Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur, puja dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita akan petunjuk hidayahnya. Allah memberikan kita akan keizinan merasai kasih sayangnya. Orang yang boleh berada di bawah bumbung rumah Allah ini adalah golongan mereka-mereka yang Allah berikan ruang, Allah berikan peluang, keizinan untuk merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana kita Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa istiqamah ataupun berterusan, tuan-puan yang berada dalam masjid ini, untuk kita teruskan mencari ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan kebaikan buatnya, maka Allah berikan kefahaman agama buatnya. Bermakna orang yang berada dalam majlis ilmu ini orang-orang yang mencari kebaikan dan orang-orang yang Allah hendak beri kepada dia kebaikan. Dan kebaikan ataupun kefahaman agama ini kita tidak dapat memperolehi dengan cara lain. Kalau sekadar pegang biji tasbih kat rumah, tak boleh kefahaman agama. Kena gerakkan kaki untuk datang ke majlis ilmu. Kalau sekadar duk tengok TV kat rumah, tak dapat kefahaman agama. Kena datang ke rumah Allah, ke masjid untuk dengar ceramah agama dan dapatkan majlis ilmu. Maka tuan-puan dan dirahmati Allah, itulah yang pertamanya sebagai mukaddimah kita ucapkan syukur pada Allah kerana Allah sentiasa mengizinkan kita untuk kita gerakkan kaki kita untuk mencari ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala atau di mana-mana saja tempat. Pada malam ini saya diminta untuk sebut sedikit atau berkongsi sedikit dengan makna kemerdekaan. Memandangkan hari ini ataupun malam tadi kita meriah sambut merdeka dengan bunga apinya, dengan anak muda yang melompat main motornya dan sebagainya, maka kita seringkali melaungkan istilah merdeka. Apa arti kemerdekaan yang sebenarnya yang kita sambut pada hari ini? Bagaimana anak muda boleh melaungkan merdeka dengan membawa, kita kata, slogan cerita-cerita Bukit Kepong dan sebagainya, sedangkan dia sedang melompat menjerit di Bukit Bintang? Bagaimana boleh dia melaungkan merdeka? Bagaimana orang muda, remaja ataupun orang tua boleh melaungkan merdeka dalam keadaan dia masih tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan tidak ada undang-undang yang menghalang kita untuk pergi ke rumah Allah, tak ada undang-undang yang menghalang masyarakat untuk datang ke masjid, tapi kita tetap tidak datang ke masjid. Tidak ada undang-undang yang melarang untuk kita menutup aurat, tetapi kita masih lagi tidak menutup aurat. Maka apa makna kemerdekaan yang sebenarnya? Kerana itu, kemerdekaan bukan sekadar kita merdeka daripada bebas daripada senapang ataupun senjata musuh. Bukan sekadar kita bebas daripada cengkaman musuh, tidak. Benar, kita bersyukur dengan pemberian Allah. Penjajah meninggalkan kita, tetapi ingat, bila mana penjajah memasuk dalam negara kita, mereka sudah memegang akan negara kita. Mereka sebenarnya bukan senang-senang je nak bagi negara kita dengan percuma secara mudah-mudah, tidak. Tetapi mereka tinggalkan amalan mereka, budaya mereka, yang mana amalan ini diwarisi oleh pemimpin-pemimpin yang suka ataupun yang sekutu dengan perangai mereka. Sebagaimana perlembagaan yang ada dalam negara contohnya, yang mana masih lagi tidak berketepatan dengan kehendak syariat Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun penjajah meninggalkan kita, senapang senjata musuh sudah tidak ada, tetapi budaya, amalan, cara hidup mereka masih lagi ditinggalkan kepada kita. Cuba kita renungi apa makna merdeka. Kita ambil apa yang dikatakan oleh seorang panglima Islam, Rabi'i bin Amir, pada tahun ke-14 Hijrah. Pada tahun ke-14 Hijrah, pada bulan Muharram, berlakunya peperangan Qadisiyah. Maka pada waktu itu pemerintahan di bawah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ketua panglima pada waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang diutuskan untuk bertemu dengan ketua Rom adalah Rabi'i bin Amir, salah seorang panglima perang dalam Islam. Maka Rabi'i bin Amir pergi bertemu dengan Rustum.
ketua panglima ataupun panglima Rom pada ketika itu, Parsi pada ketika ini. Jadi bila mana sampai di sana, maka dia jumpa dengan Rustum. Apa yang dikatakan kepada Rustum? Allahu bata'asana linukhrija min sya'atil ibadatil ibad ila ibadatillah wa min juril adyan ila adliha wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dia mengatakan kepada Rustum, sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membebaskan manusia, linukhrija min sya'atil ibadatil ibad, untuk membebaskan daripada penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada penguasaan agama yang zalim kepada sistem, kepada agama yang adil, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan juga akhirat. Bermakna maksud kemerdekaan yang sebenar adalah bila mana kita boleh bawa cara hidup kita dengan memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara hidup kita bukan lagi mengikut cara orang barat. Cara hidup kita bukan lagi mengikut cara orang Yahudi dan Nasara. Cara hidup kita bukan lagi mengikut cara hidup orang Amerika dan sebagainya, tetapi cara hidup kita adalah sebagaimana cara hidup yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermakna dengan kita melihat situasi negara kita sekarang ini, bererti negara kita sebenarnya masih dijajah. Apa yang dijajah? Secara mudah saya nak ceritakan yang dijajah dalam negara kita ini, ataupun jiwa ataupun rakyat kita ini, kita masih dijajah dari sudut cara hidupnya. Maknanya cara hidup kita ini tidak bebas lagi, masih terikut dengan budaya ataupun cara hidup orang-orang barat, orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika dan sebagainya. Yang kedua, kita dijajah dari sudut akal pemikiran ataupun idealisme. Maknanya cara fikir kita tidak sebagaimana yang Islam gagaskan, tidak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tidak sebagaimana yang Nabi pesan kepada kita cara fikir kita. Tidak, kita masih lagi terima idea-idea, teori-teori barat yang bercanggah dengan Islam, kita tetap terima. Bermakna akal fikiran kita ini masih dijajah. Hatta kalau dibuka, sehingga kalau kita buka buku-buku sejarah sekalipun, banyak dalam buku sejarah fakta-fakta yang kadang-kadang diputar belikkan, iaitu ini menunjukkan bahawa akal kita masih lagi dijajah. Dan yang ketiga adalah iman ataupun akhlak. Bermakna iman kita ini sedang dijajah. Siapa yang menjajah iman kita? Siapa yang menjajah iman kita? Yang menjajah iman kita bukan Jepun, bukan Perancis, bukan Inggeris, tidak, bukan Israel, tidak, tetapi yang menjajah iman kita adalah syaitan, yang akhirnya melekatkan pada nafsu kita akan dorongan untuk buat perkara-perkara yang jahat, dorongan untuk kita tidak berbuat kebaikan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, tetapi melekatkan dalam hati kita supaya kita lalai dengan duniawi ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama nak disebutkan iaitu kita dijajah dari sudut cara hidup kita. Bagaimana kalau kita tengok orang Islam pada hari ini, dia tidak bangga dengan cara hidup yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada kita supaya kita hidup dalam keadaan bertawaduk dan merendah diri. Berapa orang kita tengok orang-orang berjawatan, orang berkerjaya merendah diri? Kebanyakannya mereka-mereka yang jadi pemimpin dalam negara sendiri pun masing-masing angkat baku sendiri. Maknanya tidak lagi menggunakan kaedah kepimpinan ataupun cara hidup yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup bermasyarakat dalam sekampung, kadang-kadang kita berbegah dengan jiran kita, kiri kanan kita, kadang-kadang kita tidak bertegur sapa. Ini adalah budaya yang tidak diajar dalam Islam. Bermakna kita masih lagi hidup dengan cara budaya orang barat, masing-masing lu buat perangai lu, saya buat perangai saya. Maknanya sendiri masing-masing jaga maknanya jaga diri sendiri. Sehingga timbul dalam bab bermasyarakat ini, kita selalu dengar akan istilah, orang kata jangan jaga tepi kain orang. Kita dalam Islam ni tuan-puan, bukan sekadar tepi kain orang, dalam kain orang pun kita kena jaga lagi. Anak ceritanya sebab apa kita nak marah anak-anak gadis keluar berpeleseran, lelaki perempuan, kita tak nak maruahnya tergoda, maruahnya diambil oleh orang lain, maruahnya jadi hancur, rosak, musnah. Kita tak nak. Kalau kita amal budaya jangan jaga tepi kain orang, maka anak orang sebelah rumah nak mencuri ke, nak buat benda yang tidak elok ke, nak keluar malam tak buat apa-apa sekalipun, kita tak peduli. Kerana itu dalam Islam kita kena ambil berat. Disebabkan kita jangan jaga tepi kain orang ni lah, maka apa yang berlaku di syariah kita tak peduli,
Apa yang berlaku di Palestin, di Gaza pun kita tak tahu cerita. Sedangkan Nabi sebut, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak ambil berat urusan orang muslim, orang Islam yang lain, maka Nabi kata ini bukan di kalangan mereka. Maknanya kalau kita tak ambil berat sesama masalah umat Islam yang berlaku sekarang, kita bukan tergolong di kalangan umat Nabi. Nabi tak mengaku umat orang yang sebegini. Mengajar kepada kita, hidup kita ini perlunya kepada silaturahim, perlunya kita ambil cakna sesuatu sama yang lain. Kalau kita tengok masyarakat dahulu, subhanallah, rumah sebiji orang kata boleh husung. Tak, nak usung, nak pindah rumah boleh husung rumah sebiji. Sekarang mu nak pindah, mu seorang-seorang lah, peduli apa aku. Maknanya masing-masing cara masing-masing. Ini adalah cara hidup yang mana kita terikut dengan cara hidup barat. Yang seterusnya kita juga dirosakkan dengan agenda, yang mana agenda-agenda yang ditinggalkan barat, yang mana disuburkan oleh pemimpin-pemimpin sebahagiannya ataupun masyarakat secara umumnya, yang mana kita ini boleh jadi terikut dengan budaya cara hidup mereka. Apa agenda-agenda barat dalam nak menjajah cara hidup manusia? Yang pertama, dijajah kita dengan nyanyian dan filem. Walaupun negara kita merdeka, napang senjata sudah tidak ada, tetapi bab nyanyian, bab filem ini masih lagi berleluasa. Kalau filem-filem yang baik tak mengapa, tapi kalau kita tengok dalam rancangan TV, tuan-puan dan rahmati Allah, memang ada rancangan-rancangan yang baik, tapi berapa kerat sahaja, yang minoriti sahaja. Yang majoritinya adalah rancangan-rancangan yang menggalakkan kepada maksiat, yang melekakan diri, yang menggalakkan kepada pergaulan lelaki perempuan tanpa batasan. Dan boleh kata di negara kita ini memang ada anak muda sendiri tak boleh berpisah ataupun tidak berpisah dengan irama dan lagu. Hingga kan anak-anak kecil kita ni kalau lagu Hindustan, lagu Inggeris dia boleh hafal dah. Budak-budak sekolah rendah lagu Inggeris, lagu Hindustan ataupun lagu-lagu barat dia boleh hafal. Sedangkan Al-Fatihah pun dia tak kena lagi. Cuba kita perhatikan, tengok anak-anak kita. Berapa buah lagu dia boleh ingat, tetapi Al-Fatihah pun dia tak tahu baca. Sembahyang At-Tahiyat pun dia tak tahu baca. Cuba perhatikan diri kita. Kadang-kadang kita boleh baca akhbar hari-hari, kita tiap-tiap pagi tengok berita harian, tiap-tiap pagi tengok berita utusan. Tapi kalau orang tanya apa makna yang kamu baca dalam doa kunut, Allahumma hdina fiman haidai, kita pun keta-keta tak tahu nak jawab apa. Bermakna kita ini masih lagi dijajah dengan cara hidup yang bukan kata kita nak perbaiki diri kita, tetapi kita nak ikut cara hidup orang lain. Lebih teruk lagi bila mana kita tengok ada di kalangan ibu bapa yang mak ayah sendiri yang memang hantar anaknya untuk pergi ke kelab-kelab karaoke ataupun kelas-kelas karaoke ini dengan harapan biar anak-anak ni jadi bintang filem, dengan harapan supaya anaknya jadi penyanyi. Bahkan mereka bangga kalau anak ni kecil-kecil lagi dah tunjukkan bakat menyanyi, kecil-kecil lagi dah tunjukkan bakat boleh berlakon. Maka ini adalah satu malang yang teramat-amat malang. Hatta ada juga ibu bapa yang hantar anak-anak, sanggup bayar untuk anak-anak pergi ke sekolah muzik dan sebagainya. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Kita minta jauh daripada budaya masyarakat kita, dan kita minta ia makin bersih dan makin bersih. Dan kita tengok juga dari sudut nyanyian dan filem, banyak di dalam TV ini kalau kita tengok, maknanya benda yang ditinggalkan oleh penjajah. Filem-filem yang ditinggal penjajah hari ini banyak yang merosakkan iman. Pendek kata, kalau bab-bab romantik, bab-bab berpeluk, bab-bab perpegang tangan tu, kalau tuan-tuan puan tengok je dalam TV, memang ada setiap masa. Tak ada filem yang tak ada lelaki perempuan berpegang. Hatta filem yang dah dibuat dengan title tajuk filem Islamik pun boleh lagi seorang perempuan gendong seorang lelaki dukung seorang perempuan, walaupun namanya filem Islamik, ikutlah nama Cinta ke Syurga ke apa ke sekalipun, tetapi masih ada lagi budaya-budaya hidup, cara yang tidak Islam ajar dalam kaedah yang ditunjukkan itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa penjajah meninggalkan apa yang dia kehendaki sebenarnya. Tak ada guna dia memiliki negara ini. Yang dia kehendaki adalah kita boleh mengikut agama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu yang mana Yahudi ini tidak akan redha kepada kita selagi mana kita tidak mengikuti budaya mereka, kita tidak jadi pak turut mereka, maka Yahudi tidak akan membiarkan kita dengan sewenang-wenangnya.
Bila mana dia dah tengok ada pemimpin-pemimpin boleh ikut kata mereka, pemimpin-pemimpin yang boleh dengar kata mereka, masyarakat pun ramai dah nak suka kepada cara barat, maka mereka kata cukuplah mereka tinggalkan negara ini, bagi biar mereka pimpin sendiri, cuma mereka mengawal sampailah ke hari ini. Dan yang kedua, kita juga masih dijajah. Kita dijajah yang keduanya adalah dengan pergaulan bebas dan zina. Tuan-puan yang dirahmati Allah, cara hidup yang bebas ataupun cara hidup yang berleluasa ini memang ditaja oleh barat dan dicanang oleh barat. Bagi mereka, manusia nak bersaing lelaki perempuan ke, nak berkawan lelaki perempuan ke, tak ada masalah. Nak ada disiplin yang macam mana ke, tak ada masalah. Nak kahwin lelaki sama lelaki ke, tidak ada masalah. Hak lelaki dengan hak wanita sama saja haknya. Kalau lelaki boleh jadi pemimpin, wanita juga boleh jadi pemimpin. Ini adalah kebebasan-kebebasan yang ditaja oleh barat, sehingga masuk ke dalam akal fikiran kita. Anak-anak muda kita pun berkawan tak kenal batasan dah. Kita pergi hari raya, dia tak kenal dah ni pak saudara ke, ni pak sepupu, ini kawan ke, ini mahram ke, bukan mahram ke, dia tak kira. Dia hulur tangan belaka. Pak haji pergi rumah dia pun dia hulur tangan lagi. Kenapa? Kerana dia tidak kenal akan cara hidup Islam yang sebenarnya. Dan kita tengok juga budaya kapal. Ini penjajahan yang paling, yang orang kata yang paling difokus oleh agenda Yahudi, oleh agenda penjajah Inggeris yang tinggalkan kita. Budaya kapal ni, kalau kita tengok anak-anak muda pada hari ini, memang kat mana-mana sahaja yang budak-budak remaja sekolah menengah dengan bahasa dia, I ke you ke dengan bahasa dia, sayang ke dan sebagainya. Kalau budak-budak sekolah agama dengan panggilan dia anak, enti. Kalau hok jenis nampak macam pakai kepiah sikit, ustaz, ustazah, maka dia ada istilah-istilah dia sendiri, tetapi hakikatnya dia tak boleh tinggalkan budaya kapal ini. Sehingga kan kita tengok di universiti-universiti, Masya Allah, boleh kata majoriti daripada anak-anak muda kita bila pergi ke kampus, memang mereka mula mencari pasangan hidup. Bukan cari buku, cari ilmu dulu, tetapi mereka cari pasangan hidup dahulu. Sehingga kan budaya ini sudah dilihat budaya yang baik. Ingat tuan-puan dan dirahmati Allah, perkara buruk bila dia bertukar menjadi budaya, maka ia akan kelihatan biasa. Benda buruk kalau dah jadi budaya, maka orang tengok biasa. Contohnya, kita dulu belajar, kita ambil lesen kereta. Kita ambil lesen kereta, orang ajar kalau lampu oren kita kena break, kita kena berhenti. Tapi yang terjadi yang pada hari ini, yang biasa terjadi pada hari ini, bila lampu oren, apa kita buat? Kita berhenti, kita pecu. Kalau kita pecu, ada orang marah kita, ada orang langgar kita, ada orang horn kita, maka budaya lampu oren kena pecu ini sudah menjadi biasa. Akhirnya orang yang berhenti tu pada lampu oren, orang tengok, oh haling ustaz ni, oh baik naik kereta. Maknanya orang tengok begitu. Begitu juga yang terjadi pada budaya berkapal ataupun berpasangan pada anak-anak muda hari ini. Kalau anak-anak muda dia, anak gadis, anak lelaki dia ada pasangan, orang tengok, oh bagus, sama macam orang lain. Tapi kalau tiba-tiba nak habis kampus tahun 4 dah tak ada calon lagi, orang tengok, oh tak laku anak orang tu, oh orang ni andar tu, orang ni Andalusia dan sebagainya, anak dara tua, anak dara lanjut usia dan sebagainya. Maknanya benda yang buruk tetapi dah jadi budaya dalam masyarakat, maka orang tengok nampak baik. Cuba tuan-puan perhatikan kita hari ini. Kita keluar je, tak sah kata keluar jauh-jauh, duduk pintu pagar masjid je je. Orang lelaki perempuan, anak muda bergendong berpelukan, lelaki perempuan, biasa je. Ada rasa, mereka rasa malu dengan masjid rumah Allah. Kita pula tengok ada, kita rasa nak keji dengan hati. Ataupun kita tengok, biasa je, kita tengok pun tak ada apa-apa. Sedangkan kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang kamu tengok kemungkaran, maka kamu kena cegah dengan tangan kamu. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tak mampu, kamu kena cegah dengan mulut kamu. Kena tegur. Kalau anak kita wajib marah. Kalau anak kita wajib ratan, kita wajib pukul. Jangan dia buat perkara yang melanggar ketaatan Tuhan itu. Dan fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hatinya. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan kuasa, tegur dengan mulut. Kalau tak mampu dengan mulut, kita tegur dengan hati. Tegur dengan hati ni bagaimana? Yakni kita meletakkan perasaan benci. Tegur dengan hati ni bukan tengok macam tak lalu begitu, tengok orang duk berpeluk lelaki perempuan, kita pun buat tak tahu je. Bukan begitu. Tunjuk dengan hati ni yang kita sebut sebagai tunjuk perasaan. Tuan-puan pernah dengar tunjuk perasaan tak? Kita pernah dengar tunjuk perasaan. Kadang-kadang ada berlaku demonstrasi,
ataupun istilahnya sebagai tunjuk perasaan. Itu tunjuk perasaan dah tu, maknanya menunjuk dengan hati. Nak lawan tak boleh, nak cakap dengan mulut pun tak jadi apa, akhirnya demo beramai-ramai. Itu namanya tunjuk perasaan. Fa illam yastati' fa biqalbi, fa illam, sekiranya kita tak mampu dengan mulut kita, maka kita cegah dengan hati, tunjukkan dengan hati kita. Bererti kalau katalah kita tertengok, kita pergi kat taman-taman, contohnya kita tengok budak lelaki perempuan duk berpeluk dekat-dekat, dak pegang tangan dekat-dekat maghrib, kita buka lampu, kelip-kelipkan lampu sikit ke, jengik jeling-jeling dengan mata ke, biar dia ada rasa takut untuk melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tengok buat tak tahu begitu je. Ini bukan termasuk di kalangan orang-orang yang mencegah, yang mengikut apa yang Nabi pesan kepada kita. Maka tuan-puan dan dirahmati Allah, budaya bergaul bebas ataupun berzina ini, memang kalau tengok anak muda hari ini, dia seolah-olah rasa tidak ada malaikat yang memerhatikan dia. Dia seolah-olah tak rasa hidup di bawah bumbung langit Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini sudah jadi biasa. Hatta anak-anak muda yang berkapal ini, dalam Facebook, dalam YouTube, dalam video ni, biasa je dia tunjuk gambar berselfie dengan pasangan mereka. Satu kebanggaan pula kalau boleh tunjuk pelaga pipi ke dengan pasangan mereka. Ini satu kebanggaan. Mungkin orang tua kita, orang-orang yang kalau veteran ni mungkin jarang kita buka Facebook. Tapi kalau anak-anak muda yang selalu layari internet tu, memang boleh tengok selalulah orang muda berselfie, anak gadis dengan pasangan dia. Itu perkara biasa. Bahkan ada mereka yang buat babak-babak ataupun adegan ataupun perkara yang tidak elok, perkara-perkara lucah dengan pasangan dia, maka dia tunjukkan dalam video dengan harapan sebagai tatapan ataupun koleksi peribadi mereka. Bermakna anak muda di kalangan negara kita sudah tidak ada rasa malu untuk melakukan perkara maksiat kepada Allah. Apakah negara kita sudah merdeka sebenarnya? Dan perkara yang mendorong kepada pergaulan bebas ataupun zina ini biasanya berlaku di pornografi. Dulu kalau orang nak beli CD-CD lucah, orang beli dengan cara haram. Bukan senang nak cari. Tak, maknanya dengan cara haram. Sekarang ni klik je kat internet, mana-mana je anak-anak muda boleh download sesuka hati. Dan tambahan pula anak-anak muda kita ada telefon sebiji, bukan sebiji seorang, 2 biji, 3 biji. Ada telefon, ada tablet, ada laptop. Kena perhati. Apa yang kita buat kalau kita nak perjuangkan kemerdekaan dalam keluarga kita, kita kena pantau anak muda kita. Jangan kecil-kecil, kadang-kadang umur 5-6 tahun pun kita bagi tablet senang-senang dah. Sedangkan kalau mereka tengok benda-benda yang tak elok, ya Allah, kes zina dalam negara kita, rekod yang paling bawah umur 9 tahun berzina, hamil umur 9 tahun. Maka apakah negara kita sudah merdeka, tuan-puan dan dirahmati Allah? Dan kalau kita tengok kes zina ini, daripada tahun 2000 sehingga ke 2008, 257,000 kes anak luar nikah yang dicatat di Jabatan Pendaftaran Negara. Bermakna dalam sebulan 2,500 anak luar nikah yang dilahirkan, yang mana sijil mereka dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Iaitu lebih kurang kalau kira setiap 17 minit maka akan lahirlah anak luar nikah. Ini statistik yang dikeluarkan oleh JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Itu kita tengok pada tahun last kali pada tahun 2008. Kalau tengok statistik tahun lepas ataupun yang terakhir 2004 ni, wallahu alam lah, dengan media yang banyaknya kita tak tahu, boleh jadi bercambah lebih daripada itu. Tuan-puan dan dirahmati Allah, saya pernah sembang dengan orang penguatkuasa bahagian agama ni. Maknanya dia kata begini, betul lah memang apa yang disebutkan. Kalau kita kata 2,500 dalam sebulan anak luar nikah yang dicatat sijil kelahirannya, di sana sebenarnya ada lagi orang yang lahirkan anak luar nikah, tetapi bayi itu disembunyikan, bayi itu dimasukkan dalam mangkuk tandah, bayi itu dibuang dalam sungai, dibuang dalam laut, dimamah anjing dan sebagainya. Kalau kita ambil nisbah satu dengan satu lagi, maknanya bayi luar nikah yang tidak dicatat, maka 2,500 dengan 2,500 kita sudah nampak ada 5,000 kes zina dalam sebulan. Ini yang melahirkan anak. Zaman yang serba moden ini, anak-anak muda dah reti dah bagaimana bila mana berzina, dipakainya kondom ataupun dibuat kaedah-kaedah supaya si wanita itu tidak hamil. Dan inilah yang banyak berlaku di kampus. Kita tengok di mahasiswa IPTA, boleh bagaimana dalam asrama di universiti beberapa orang pelajar lelaki tidur dalam satu bilik bersama pelajar-pelajar perempuan. Hatta di institusi agama, di institusi tahfiz pun berlaku perkara ini. Kalau kita ambillah nisbah orang yang berzina yang mana tidak melahirkan anak,
Ini kita ambil nisbah 1 dengan 1 ataupun 2 dengan 1 sebab dia lebih lagi, maka kita boleh dapati dalam setiap bulan, dalam sebulan sekitar 10,000 anak gadis ataupun remaja masyarakat kita yang berzina. Kalau kata 10,000 ni pelik ke? Kita nampak banyak sangat ke? Tak banyak tuan-puan. Tengok je anak-anak muda sekitar Greenwood ni pun banyak berpeleseran lelaki perempuan. Kalau dah biasa berpeluk lelaki perempuan, keluar pagi petang balik malam, wallahu a'lam di belakang kita apa yang mereka buat. Maka kerana itulah kita kena mengingatkan diri kita kena jaga terutamanya kepada anak-anak perempuan. Kerana Yahudi ini, cara dia nak rosakkan Islam memang dia bermula dengan orang perempuan. Dan Nabi yang paling takut, Nabi kata, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku paling takuti selepas daripada wafatku melainkan fitnah yang bermula daripada kaum wanita. Tengok iklan dalam TV, iklan dalam akhbar, iklan kat mana-mana jalan raya sekalipun, yang ada adalah iklan kecantikan, barang-barang kecantikan wanita, supaya kelihatan jelita, supaya kelihatan langsing dan sebagainya. Yang nak diiklankan shampoo sepatut tunjuk rambut je, tetapi ditunjukkan pada model itu, dipamerkan juga pada bahagian paha, dipamerkan juga pada bahagian dada dan sebagainya. Maka inilah cara mereka nak merosakkan muda-mudi hari ini, dirosakkan anak-anak perempuan. Kerana itu kalau kita ni ada anak perempuan, maka ini cabarannya cukup-cukup besar. Anak lelaki memang susah dah nak jaga tuan-puan, tetapi anak perempuan lagi susah kita nak jaga. Terutamanya bila mana mereka bergaul, maka mereka terpedaya dengan kata-kata orang lelaki. Mereka boleh menyerahkan maruah mereka, apa saja yang mereka ada, demi nak ikut apa yang disebutkan oleh lelaki ataupun pasangan mereka itu. Itu adalah agenda yang kedua, kita dijajah. Yang ketiganya adalah merokok. Merokok ni saya tak nak sebut panjang, takut tuan-puan pun tak sedap dengar. Cumanya tuan-puan, Majlis Fatwa Kebangsaan dah jelas dah sebut kepada kita merokok ni haram. Cuma lebih teruk dalam negara kita ni, dia bukan sekadar orang lelaki je merokok, orang perempuan pun merokok. Saya buat kerja training, pergi ke pejabat-pejabat swasta, pergi ke pejabat-pejabat kerajaan, memang selamba relax je orang perempuan, staff, eksekutif, relax merokok dengan kawan-kawan dia sama-sama eksekutif. Maknanya tak ada rasa malu dah. Tuan-puan, kalau orang nak berhenti merokok, saya cadang begini, dia merokok ni nak berhenti sekaligus payah, tetapi mula dengan cara kita berhenti membeli merokok. Minta dengan orang. Senang cerita. Maknanya jangan beli rokok, minta dengan kawan. Pergi masjid minta sebatang, ataupun pergi masuk ofis minta sebatang. Esok minta sebatang 2-3 kali, malu tak belilah. Tetapi maknanya benda ini benda yang payah. Diri kita ini adanya akal, adanya iman, adanya nafsu. 3 perkara. Akal kita kena beri dengan ilmu, kena datang majlis ilmu, baru kita tahu ini tak boleh, ini boleh, ini boleh, ini tak boleh. Iman kita kena disuburkan dengan zikrullah, kena disuburkan dengan solat dan sebagainya, barulah dia bercahaya. Kita ada kekuatan, kita ada rasa mahu nak berubah diri. Nafsu kita yang kita suka merokok, kita suka benda tak elok, maka kita kena beri latihan yang berterusan. Anak yang tak suka semayang kena rotan, tegur. Latihan itu menyebabkan lama-lama dia mampu. Kerana untuk berubah, ada manusia dia tahu benda tu elok tapi dia tak mahu. Ada manusia dia tahu benda tu tak elok, dia mahu untuk berubah, tinggalkan perkara itu, tapi dia tak mampu. Maka untuk mampu, inilah yang dikatakan manusia perlukan kepada mujahadah yang berterusan. Yang keempatnya, kita tengok masyarakat kita masih lagi dijajah dengan sukan. Sukan ni tidak ada masalah, Rasulullah pun bersukan. Cuma kita dijajah dengan sukan sehingga kan kalau main bola lupa pada waktu maghribnya, balik-balik main bola tak ingat semayang maghrib, tunggu isyak pun tak semayang, tidur-tidur esok subuh esok. Akhirnya kehidupan sudah jadi biasa. Kalau di kampus ke, subhanallah, anak-anak muda memang kalau kata bersukan sampai tak ingat dah. Sama ada buatlah apa-apa sukan sekalipun, mereka ini sampai sudah tidak ingat kewajipan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita sedihkan juga, kalau tengok pada sukan ini, sukan-sukan yang digemar oleh Rasulullah, yang sunnah Rasulullah. Sukan apa Rasulullah suka? Sukan berenang, sukan bergusti, sukan berkuda, sukan memanah, sukan berlumba lari. Sukan ni orang tak berapa pandang, tapi orang lebih pandang sukan-sukan yang dicanangkan oleh barat. Bermain bola ke, contohnya golf ke. Sukan ni kalau kita tengok sekali lalu nampak bodoh belaka tuan-puan, tetapi sebab orang barat ataupun manusia letakkan nilai, maka dia menjadi mahal. Main golf kita kata, contoh cerdik ke main golf?
Kalau kira tak cerdik juga, pukul lepas tu tengok lenggok sakit tekak-tekak pergi ambil balik, tak masuk dalam lubang, pukul balik masuk dalam lubang. Maknanya sekali tengok permainan ni nampak tak cerdik. Main bola begitu juga, bekerja-kejar walaupun ada nilai kesihatan dan sebagainya, tapi bekerja-kejar bagi je bola sebiji seorang. Senang. Cumanya kenapa permainan itu menjadi mahal? Nak ceritanya kenapa sesuatu permainan tu jadi mahal? Kerana manusia letakkan nilai. Jadi juara orang yang pandai main bola, hebat main bola, maka nilainya berjuta-juta orang beli kontrak dalam setahun. Tak, jadi orang yang hebat dalam main golf, nak main golf pun kena ada aset 300,000 dulu baru boleh jadi ahli. Maknanya kerana nilai yang diletakkan pada itu, pada permainan itu. Yang kelima, kita dijajah dengan hiburan. Hiburan kat Malaysia ni memang banyaklah hiburan. Apa yang tak ada kat Malaysia? Taman hiburan ada. Tarik je kat Google taman hiburan kat Malaysia. Memang taman yang sudah dicipta, yang mama ada kelab, ada pub di situ, ada kelab di situ, karaoke pun ada, arak pun ada, semua ada. Ada taman hiburan. Ada pusat-pusat hiburan. Hok tidak taman. Di Kuala Lumpur tak ada taman. Dia ada kat Bukit Bintang ke kat mana, kat tengah-tengah bandar ni banyak pusat-pusat hiburan. Kat kawasan kita Gombok ni pun ada beberapa tempat pusat hiburan. Maknanya pusat hiburan itu masih berleluasa. Hatta teruk kalau kita tengok berita tahun ni, tahun lepas, sehingga kan apa, tarian tiang tu pun sudah ada. Benda yang dulunya tak ada, menari tiang ni, orang yang berpakaian bikini menari tiang untuk menghiburkan mata lelaki, maka dulu tak ada, tapi sekarang sudah ada di negara kita. Ada dengan majalah-majalah hiburan dan sebagainya. Maka yang ni kita kena jaga anak-anak kita. Dan yang keenamnya, dari sudut fashion, kita dijajah dengan fashion. Bab fashion ni, cara pakai sebagaimana para salihin pakai ataupun cara Rasulullah pakai, orang tak berapa suka dah. Memang kalau kita sebut hari ni, ustaz-ustaz ceramah-ceramah pun dia ada fashion dia sendiri dah. Tak boleh pakai jubah serban gitu, memang orang tak berapa mari. Dia ada gaya dia sendiri, ada style dia sendiri, baju kena ada jenama brand dia sendiri, baru orang mari. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita sudah terikut. Dan apatah lagi kalau orang tu, anak-anak muda yang ikut dengan cara fashion, berpakaian sebagaimana pakaian barat. Saya ingat masa semayan 2-3 hari lepas di masjid, satu masjid, seorang abang tu berada. Seorang berada tu maknanya dia semayan depan saya tu. Maknanya kita tengok di baju dia bila mana kita pergi semayang. Dia duduk depan kita, belum angkat takbir tu, kat baju dia tu maknanya dia, dalam istilah orang putih lah, dalam kata-kata orang putih, dia bersama, dia tak sedar, dia tak tahu, dia bersama dengan US Army, dia sama dengan tentera-tentera Amerika, dia menyokong Britain, pakaian dia adalah, maknanya mereka ini, baju itu, pakaian itu menunjukkan solidariti ataupun sokongan kepada orang-orang barat. Ini kerana budaya fashion. Kerana baju kita ni, kalau ambil baju-baju orang kata bandar, hok lelong daripada Singapura ke daripada barat tu, memang murah je, senang je. Jadi kita pun terikut dengan cara pakai mereka. Begitu juga dengan perempuan yang kita tengok pada hari ini. Kalau dulu pakai tudung labuh, orang yang pakai niqab tu, orang gelar apa dia? Orang gelar ninja. Saya tengok ada Facebook seorang kawan muslimah tu, dia tulis, dulu orang gelar ninja tak apa lagi pakai niqab, sekarang orang gelar penyambung. Oh, memang sedih nak menangis. Dia kata tak apalah nak buat macam mana. Maknanya masyarakat kita tak nilai dah benda tu baik. Orang hok pakai niqab, pakai purdah ni, dia kata ninja, dia kata penyambung. Sedangkan orang hok pakai yang pakai seksi, yang pakai miniskirt dan sebagainya, orang tak peduli. Di kampus-kampus IPTA tak benar pelajar-pelajar, sebahagian kampus tak benar pelajar-pelajar pakai niqab, tak benar pelajar-pelajar pakai tudung labuh dalam sebahagian aktiviti. Sedangkan orang hok pakai miniskirt, orang hok pakai seluar ketat, baju ketat, mereka biarkan perkara itu berleluasa. Maka apakah negara kita sudah merdeka? Dalam keadaan tak ada orang barat pun yang letakkan undang-undang tersebut, tapi orang Melayu sendiri yang letakkan, yang canangkan undang-undang tersebut kepada sesuatu institusi, sama ada pendidikan ataupun pejabat. Maka tengok negara kita, akal kita terbukti sedang dijajah oleh penjajah yang sudah tinggalkan kita. Yang ketujuh, kita tengok dari sudut makanan. Kalau tengok produk-produk makanan hari ini, tuan-puan dan rahmati Allah, memang banyak produk-produk daripada barat, yang mana produk tersebut banyak yang kita ragui akan status halalnya mereka. Dan kadang-kadang memang terlalu banyaklah kalau kita pergi beli kat supermarket mana-mana makanan yang tak ada logo halal. Kalau tanya Jakim, memang Jakim kata orang yang tak minta pengiktirafan halal ni, maka Jakim tak bagilah orang yang tak minta. Jadi benda tu senang sangat masuk. Yang ada logo halal pun banyak juga diragui. Baru ni terjadi isu negara kita ni, kalau bab makanan, tuan-puan yang dirahmati Allah, tak selesai. Lepas daripada coklat masuk kicap, lepas daripada masuk kicap masuk mehung, lepas daripada mehung
apa dia, ayam lepas daripada ayam ikan pating, ada semua maknanya berterusan. Jadi kita nak makan pun tak tahu, nak makan mehun pun pusing, nak makan ayam pun pusing, nak makan ikan pun pusing, nak makan apa kita ni. Ini disebabkan berlaku ketirisan-ketirisan ataupun kerana ada agenda ataupun budaya-budaya yang tidak baik dalam sesuatu institusi yang menyebabkan kita juga menerima padahnya. Dan masyarakat sendiri, sebenarnya Yahudi memang guna agenda makanan ini untuk merosakkan kita, kerana hati manusia itu ditempur daripada apa yang dimakannya. Bila kita makan benda syubhat, bila kita makan benda haram, maka hati kita menjadi kotor. Bila hati menjadi kotor, tangan, kaki, mata, kemaluan mudahlah untuk membuat benda-benda maksiat, mudahlah terasa ringanlah untuk berbuat benda-benda yang jahat. Kerana itu saya ingatkan diri saya dan tuan-puan, benda-benda kalau kita pergi masuklah kat supermarket ke, kat mana-mana ke, tengok makanan-makanan yang syubhat, tolong jangan. Kalau kita pergi kedai tengok ayam ni macam tak berapa yakin je, tak payah belilah. Pergi cari pasar borong gombak ke, tengok yang orang yang memang jelas-jelas sembelih depan kita ke, itu lagi baik. Ataupun orang Melayu yang memang kita tengok dia sembelih ke, itu lagi baik. Bab makanan-makanan ringan, jajan ni bab makanan-makanan ringan yang kita tak ada pun logo halal dan kita pun ragui benda ni, tolong jangan beli. Sedikit makanan yang masuk dalam anak kita tu kita tak sedar, hari-hari dia duduk makan, hari-hari hatinya mula-mula satu bintik hitam jadi dua bintik hitam, lama-lama jadi gelap hati, menyebabkan anak jadi derhaka pada kita, isteri berlaku pada curang kepada kita. Sebab apa? Sebab kita beli makanan yang haram buat mereka. Gaji kita halal dah, hasil kerja kita baik dah, tapi kita beli makanan yang haram, mereka makan benda itu, hati mereka menjadi kotor. Kerana itu saya ingatkan diri dan tuan-puan, tolong jaga bab makanan ni. Pesan, ada setengah orang memang dia tak nak bab Milo ke benda-benda produk barat ni, memang dia tak makan, dia makannya hak bumi putera ataupun hak memang yakin je lah. Kalau kita boleh begitu, itulah yang sebaiknya. Dan yang ke-8 adalah kita dijajah dengan media sosialnya. Kalau kita tengok hari ini, aplikasi-aplikasi di media sosial, jaringan network ini memang terlalu banyak. Dulu tak ada Facebook, sekarang ada Facebook. Pengguna Facebook di Malaysia ini lebih daripada 15 juta, daripada 28 juta pengguna. Ini statistik yang dikeluarkan. Bermakna lebih daripada 70% rakyat Malaysia dia menggunakan Facebook ini. Dan kita tengok juga, insya-Allah kita bagi laluan azan.
jaringan sosial ataupun jaringan social network ini yang saya sebutkan tadi, sebagaimana alat-alat media ini yang mana memang menjadi alat yang ditinggalkan penjajah, dan hari demi hari ada saja aplikasi baru yang digunakan, yang dicanangkan terutamanya supaya umat Islam ini jauh daripada cara hidup yang sepatutnya. Kita tengok tuan-puan dan rahmati Allah, hari ini lambakan aplikasi ataupun tablet yang ada menyebabkan orang-orang kita, masyarakat kita, kalau bersembang dengan orang, tak, muka tak tengok kepada kawan dia, tapi tengok kepada handphone masing-masing. Subhanallah, dalam satu keluarga makan, dalam semeja makan, isteri pegang tablet dia, suami pegang tab dia, anak-anak pegang iPad dia, abang pegang handset dia, masing-masing pegang telefon masing-masing. Sudah tidak ada hubungan kasih sayang, hubungan silaturahim. Inilah keruntuhan moral yang dimulakan oleh barat dengan meletakkan aplikasi-aplikasi itu sebagai alatnya. Kita tengok dalam karangan seorang pelajar yang mana bila dia buat karangan, dia tulis bahawa dia lebih suka menjadi handphone, dia lebih suka menjadi smartphone daripada menjadi seorang anak. Sebab apa? Sebab mak dia bangun pagi tengok smartphone, tengok handphone, nak pergi kerja tengok handphone, duk makan tengok handphone. Maknanya handphone itu lebih lama dibelai berbanding dibelai oleh anak tadi. Anak pagi-pagi pergi atas sekolah, balik pukul 5, datang ambil makan, minum apa semua, tidur, sembang pun tak sempat. Maka tapi kalau kita dengan handset, kadang-kadang kita jaga lebih daripada anak kita sendiri. Inilah yang menyebabkan rosaknya kita, tuan-puan dan rahmati Allah. Maka beringat-ingat anak-anak kecil, jangan kalau boleh terlalu awal kita didik dengan handphone dan sebagainya. Budak-budak hari ni dia tak main macam budak-budak dulu dah, tuan-puan. Budak-budak dulu keluar kecil-kecil main batu sekembang ke, main getah ke, main nudu botol ke, dia berkawan. Budak-budak hari ini walaupun dia berkawan, kita pergi jumpa dengan kenduri, dia ambil tablet ayah dia, dia duduk main game dalam handphone sorang-sorang. Akhirnya sepupu sendiri tak kenal, saudara sendiri tak kenal. Ini budaya yang sudah ditanam dan sudah hidup pada hari ini. Maka kita kena pelihara anak cucu kita supaya tidak termasuk dalam agenda-agenda seperti inilah. Yang kedua, kita dijajah dari sudut akal. Yang tak dicara hidup, yang kedua dari sudut akal, iaitu dari sudut akal idealisme lah. Kita tengok pada hari ini memang banyak idealisme, komunisme, nasionalisme dan sebagainya. Contoh kita tengok paling mudah, bagaimana akal kita dijajah, gaya fikiran kita dijajah. Kita tahu riba tu haram, tapi yang kita nampak riba yang berjuta-juta menteri, atau rasuah, minta maaf, rasuah kita tahu haram, tapi yang kita tahu rasuahnya, rasuah yang haram hak menteri-menteri duk buat, hak orang-orang korporat hak duk buat yang berjuta-juta. Yang kita bagi rasuah duit kopi kad polis RM20, RM30 lepas sama JPJ itu, kita tak nampak rasuah. Sebab apa? Sebab istilah sudah ditukar. Daripada rasuah yang kecil-kecil tu kita panggil duit kopi, yang kecil-kecil tu kita panggil duit minyak. Hatta kalau kita tengok orang driver kontainer tu, yang bila mana dia nak lepas polis, memang dia letak dah dalam kotak rokok duit dia tu, bos dia tinggal awal dah, ulu je kotak rokok, bukan rokok, ada duit. Saya kerja training, memang kita tengok budaya ni, orang cerita memang benda ni berlaku. Jadi budaya rasuah ini kita dah nampak biasa. Tak adalah rezeki lebih, tak duit makan. Maknanya orang tak nampak rasuah. Dia boleh dia ambil rasuah RM20-30, tapi bagi dia itu bukan rasuah. Rasuah menteri juta-juta, beratus ribu tu. Akal kita sudah dijajah. Yang seterusnya, yang terakhirnya kita tengok dari sudut iman, yang seterusnya dari sudut akal juga kita tengok, yang mana media menanam kepada kita. Kalau kita tengok bila sebut Islam, maka orang nampak Islam itu teroris. Yang keluar berjihad di Syria, yang keluar berjihad ke Gaza, orang labelkan sebagai militan ataupun pengganas. Akhirnya kerana hari-hari orang duk kata hak berjuang ni pengganas, hak berjuang ni militan, maka kita pun terikut. Media ni tuan-puan, dia memang boleh membenamkan sesuatu dalam otak kita. Sebab apa? Sebab dia duk ulang hari-hari. Macam mak lah, antara kata-kata seorang ibu dengan kata-kata seorang ayah, kata-kata ibu biasanya lebih didengari anak. Sebab apa? Sebab mak suka membebel, dia duk ulang. TV ni begitu juga, dia duk ulang. Yang keluar jihad ini adalah pengganah, yang keluar jihad ini adalah pengganah. Kita pun terikut. Sebagaimana ada satu cerita tuan-puan, cerita je nak menunjukkan bagaimana pengulangan kata ini dia boleh menyebabkan kita percaya. Seorang makcik dia pergi ke pasar, dia nak beli ayam. Bila dia pergi beli ayam, orang kampung dia, orang di pasar, orang di rumah, driver taksi semua pakat dah nak kenakan dia. Bila dia pergi beli ayam di pasar, selesai je dia beli ayam, maka dia dalam perjalanan pulang, orang penjual sebelah tanya, "Makcik beli apa, makcik?" Makcik dia kata, "Saya beli ayam." Dia kata, "Bukan ayam tu, tak, itik tu." Orang ni nak kenakan dia.
Sampai dia nak keluar daripada pasar, jumpa dengan saudara dia, orang tanya datang daripada mana, beli apa, dia kata beli ayam. Saudara kata bukan ayam tu itik tu. Maka dia naik teksi, maka driver teksi tanya beli apa kat pasar, dia kata beli ayam. Driver teksi kata bukan ayam tu itik. Sampai kat rumah, masuk rumah, suami dia tanya beli apa kat pasar tadi, tak tahulah ayam ke itik. Dia pun dah confused dah. Maknanya TV ni kalau dia ada ulang dalam kepala Maharaja Lawak, jadi pelawak dah juga anak kita. Kalau dia ada ulang dengan ceramah, dia ada ulang dengan hiburan, menyanyi mawi, maka anak-anak pun bercita-cita nak jadi penyanyi, bercita-cita nak jadi pelakon. Kalau dia ada ulang yang keluar berjihad ini militan, yang keluar berjihad itu pengganah, maka anak-anak kita pun tidak ada roh jihad. Sebab dia nampak hak keluar berjihad ni pemberontak, hak keluar berjihad ni pengganah. Kerana benda yang diulang-ulang itu akan masuk dan meresap dalam diri kita. Yang seterusnya kita tengok adalah iman. Iman kita ini yang sedang dijajah. Bila sebut bab iman dijajah oleh nafsu ataupun godaan syaitan, yang sebagaimana saya sebut tadi, yang menjajah bukan Yahudi, bukan Jepun, bukan Nasrani, bukan Amerika dan sebagainya, tetapi yang menjajah adalah syaitan. Kita tak tutup aurat, tak ada orang halang pun kita tutup aurat, tetapi kita masih lagi tak tutup aurat. Walaupun ada sebahagian sekolah ataupun syarikat-syarikat tempat kerja yang tak benarkan, tetapi kita tak berusaha untuk menutup aurat. Tak ada undang-undang yang paksa kita kena tengok TV 5 jam sehari. Tapi kadang-kadang anak isteri kita, ya Allah, melekat dengan TV sampai lupa akan solat ataupun kewajipannya. Dan kita ingat juga tidak ada undang-undang yang halang ibu bapa untuk bawa anak ke masjid. Cuba kita tanya diri kita, berapa kali kita ada anak cucu kita datang ke rumah Allah. Bermakna kita sebenarnya iman kita ini masih lagi dalam penjajahan, kita ini masih lagi dijajah. Dan kita tengok manusia pada hari ini, kehidupan kita hari ini, kita letakkan harga diri kita ini dengan benda luaran kita, kereta motor kita, benda-benda luaran ini menjadi harga diri. Maknanya kalau kata makcik-makcik kat rumah, bila dia beli pinggan makuk hok mahal-mahal tu, pinggan makuk ke apa ke, aksesori yang mahal-mahal tu, letak dalam almari. Nak buat apa? Tak boleh, ini untuk orang tengok. Hok dia makan pinggan sabun daya je, tapi hak ni orang tengok. Bila orang tengok, nampak hebat makcik ni, nampak hebat pakcik ni, keluarga ni. Kita meletakkan harga diri kita pada pandangan manusia. Kita orang lelaki pula kadang-kadang nak beli kereta gaji tak seberapa, pakai kereta besar. Sebab apa? Bila orang tengok kereta besar, orang kata kita berjaya. Maknanya kita meletakkan pandangan harga diri kita ini pada pandangan mata orang, bukan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia, yang paling berharga dalam diri kamu, yang paling berharga di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dalam kehidupan ini tak mengapa tuan-puan kita tak dihargai orang. Kita hidup biasa pun tak mengapa. Kita tak dihargai orang, tak ada masalah. Tapi jangan kita yang sebenarnya yang tidak ada harga diri, ataupun kita sebenarnya memang orang yang tidak berharga. Hidup di kampung pun orang tak kenal, hidup di kampung pun orang tak peduli. Jangan kita jadi begitu. Jadi sebagai penutup ataupun kesimpulan, bagaimana kita nak bebaskan diri kita ini? Bagaimana kita nak merdekakan kita ini dengan penjajahan-penjajahan yang ditinggalkan tadi, agenda penjajah yang ditinggalkan tadi? Maka jawabnya kita kena bermula dengan diri kita sendiri. Kum daulatal Islam fi qulubikum takum lakum fi ardikum, kata Hasan Hudaybi. Kamu bina Islam dalam diri kamu, nescaya tertegak dalam negara kamu. Setiap daripada kita bawa Islam dalam diri kita, hantar, salurkan, bawa kepada anak keluarga kita, maka akan tertegak Islam dalam negara kita. Pepatah Cina kata, kalau setiap orang membersihkan halaman rumah masing-masing, maka satu negara akan bersih. Kalau setiap orang jaga kebersihan halaman rumah dia, satu negara akan bersih. Kalau kita jaga diri kita, kita jaga anak, jaga mara kita, insya-Allah satu negara kita semua akan merdeka. Maka apa yang perlu kita buat? Maka saya ingat sebagai pesanan, sebagai nota untuk diri kita, kita kena sentiasa muhasabah dan perbaiki diri kesilapan yang lalu. Kita orang muda, kalau kita orang muda, kita kena buat perancangan untuk hidup. Kalau kita orang tua, kita kena nilai muhasabah kembali kesilapan-kesilapan dalam hidup. Hidup ni kalau tak buat perancangan, kalau tak ada buat perancangan, maka kena buat pembetulan. Itu sahaja. Dan kita tanam diri kita dengan ilmu agama dan akhlak-akhlak yang baik. Rajinkan kita ke rumah Allah dan majlis ilmu. Untuk keluarga, untuk bebaskan daripada agenda penjajah ini, saya ingatkan, pastikan kita tanya anak-anak tiap-tiap hari tentang solat.
Jangan kita ni waktu umur 5-6 tahun dulu kita tanya abang semaya dah, abang semaya dah. Dia dah masuk sekolah menengah. Kita lupa dah nak tanya. Kita fikir dia semaya, sedangkan depan kita dia semaya, tapi belakang kita dia tak semaya. Depan kita dia semaya, belakang kita dia semaya, tapi semayang dia semayang yang tak diterima Allah. Kerana apa? Bacaannya tak betul, hukum hakamnya tak tahu. Maka untuk keluarga, tolong tanya anak-anak kita, anak cucu kita tentang solat. Jangan kita sayang anak kita sehingga kita tak sanggup untuk rotan dia, sedangkan dia akan jadi orang yang tidak berguna ataupun tidak menjadi harta buat kita setelah kita tiada nanti. Untuk anak-anak perempuan ataupun isteri, maka saya ingatkan diri saya dan tuan-puan, tolong kita pesan pada anak-anak perempuan, jangan keluar rumah dengan membuka aurat. Kita ni kadang-kadang benda tu dah biasa, kita pun tengok begitu, anak keluar buka aurat pun kita pun tak peduli. Tolong, kita wajib menghukum mereka daripada kita dihukum oleh Allah. Bila Allah hukum anak kita, Allah hukum kita sekali. Tapi kalau kita hukum anak kita, insya-Allah kita akan selamat, anak kita akan selamat. Dan saya ingatkan juga supaya kita seringkali beri peringatan dan nasihat kepada anak-anak supaya jadi anak yang baik. Kita kadang-kadang hantar anak ke asrama, kita pesan apa? Abang berkawan dengan orang baik-baik. Ini silap kita berpesan. Bukan kita berpesan abang kawan dengan orang baik-baik. Kalau anak kita tu anak yang jahat, mana ada orang baik nak berkawan dengan dia? Kita kena pesan abang jadi anak yang baik, abang berkawan dengan orang yang baik-baik. Mulakan daripada kita jadi ayah yang baik, pesan anak kita jadi anak yang baik. Insya-Allah automatik dia akan cari anak kawan-kawan yang baik. Dan untuk masyarakat, maka saya ingatkan diri saya dan tuan-puan, kalau kita masih bekerja, kita cuba tengok budaya dalam tempat kerja. Tempat kerja ni tuan-puan, budaya yang masalah suami isteri bertepuk betapa dia tak kira dah. Kadang-kadang lelaki perempuan cubit-cubit pohon. Ya Allah, saya dalam kerja training, memang budaya tu kita tengok. Kadang-kadang kita tanya abang, kenapa baik sangat dengan orang ni, staff ni salah seorang. Alah biasalah ustaz, kami dia macam adik-beradik dah. Macam adik-beradik, staff sama staff tu main cubit-cubit pohon, cubit-cubit kaki tu macam adik-beradik. Saya nak tanya, kita adik-beradik, kalau kita ada kakak ataupun adik perempuan, adakah kita cubit-cubit pohon? Kalau tidak kena pelempang ataupun penendang kakak kita je jawabnya. Maknanya baik macam mana adik-beradik pun kita tak main cubit-cubit pohon. Tetapi budaya berlaku di tempat kerja pada hari ini, memang benda tu hidup. Atau di sekolah-sekolah sekalipun guru-guru sudah ada budaya-budaya ini. Jadi kita kena pelihara perkara ini. Dan bagi yang tidak bekerja, bagi kita orang-orang lama yang dah pacing, kita hidupkan silaturahim. Ada sahaja majlis tahlil, ada sahaja majlis solat hajat dan sebagainya, baca yasin. Kita bergerak, kita gerakkan kaki kita, bina hubungan silaturahim. Dan bagi yang masih belajar, saya ingatkan supaya jadikan diri kita sebagai contoh dan tauladan kepada orang-orang lain. Tegur kesalahan kawan-kawan kita dan cari ilmu agama yang setinggi-tingginya. Tidak jadi orang miskin ataupun yatim kalau kita ni tak ada mak ayah. Laisal yatimu yatimul ummi wal abi wa innal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Tapi yatim tidak yatim kalau bukanlah yatim yang sebenar. Yatim itu yatim tiada mak ayah, tetapi yatim yang sebenarnya yatim yang tiada ilmu dan juga tiada adab ataupun akhlak dalam hidup. Maka tuan-puan yang dirahmati Allah, moga-moga kita semua berjaya menjadi orang yang merdeka, bebaskan cara hidup kita daripada cara penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kita yang sebenar, yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan hidayah iman kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita akan syurga dan jauhkan kita daripada azab neraka. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah adalah daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana illa ladina wa tawassul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Sempurnakan saf, rapat-rapatkan saf dan betulkan saf. Kita betulkan saf, tengok pada tumit kita, pastikan sama, menyentuh pada kain putih di belakang itu sama tumit kita. Pastikan jari kita bersentuhan, bagi bahu kita bersentuhan. Ia sebahagian daripada kesempurnaan solat. Istawu wa'tadilu yarhamni wa yarhamkumullah kullu amrin rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan. Allahu akbar.